Macam biasa kita nyambung lagi perbincangan dalam fiqh munakat ni, kita dalam bab review ya. Kita tengok-tengok ya. Tak adalah sedetail macam sebelum ni. Jadi yang yang lepas kita cerita pasal bab iddah. Ya, itu saya dah cerita lah ya. Kalau tuan-tuan ingat ya lah bab iddah. Tuan-tuan ingat ke tak ingat tak apalah, tapi sekurang-kurangnya sepintas lalu kita masih lagi mengingati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu ialah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga Aden yang mengalir, yang tempat tinggal yang tetap, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka pun redha akan nikmat pemberiannya. Balasan yang demikian itu adalah orang-orang yang takut, yakni melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Tuhannya. Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bisyikkin tamratin. Daripada Adi bin Hatim radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun di antara manusia ini kecuali pada hari kiamat nanti akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada waktu itu tidak ada orang lain yang sanggup menjadi juru bicara antara keduanya. Lalu orang yang dipercakapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat ke sebelah kanannya, maka ia tidak melihat melainkan hanya pahala kebaikan yang pernah ia lakukan ketika berada di dunia dahulu. Dan apabila ia cuba melihat ke sebelah kiri, maka ia tidak melihat kecuali hanya balasan perbuatan jahat yang pernah dilakukannya ketika berada di dunia dahulu. Kemudian apabila ia melihat ke hadapan, maka ia tidak melihat kecuali hanya api neraka. Maka tanamkanlah rasa takut terhadap api neraka dan jauhilah siksaannya walaupun kamu hanya mampu bersedekah dengan sebelah kurma sahaja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sadaqallahu wa rasuluh. Yang berbahagia Nazir Masjid Al-Falah, seterusnya pada ahli catatan kuasa, imam bertugas, para muazzin, muslimin, muslimat, para jamaah yang dirahmati, dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita bertemu selepas saya ingat dekat 2 bulan kot ya, 2 bulan kot. Sebab Ramadan saya tak datang, ini yang masuk Syawal lah, sebulan 2 bulan lah ya, lebih kurang.
saya tak bertemu dengan tuan-tuan. Alhamdulillah malam ni kita bertemu. Jadi mudah-mudahan kita istiqamah untuk terus berada di dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan segala ilmu yang kita perolehi akan ada kebaikan dan manfaatnya buat kita. Sebab saya pernah sebut, tuan-tuan pun pernah dengar, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, belajar ilmu itu bersungguh-sungguh, jangan malas, buanglah, hilangkan perasaan bosan. Jika tidak, kesesatan akan jika tidak, kesesatan, bahaya kesesatan akan dihadapi. Ya, maksudnya kata Imam Ghazali, bila belajar apa saja ilmu, terutamanya ilmu yang berkaitan dengan syariat Allah, kena belajar betul-betul, faham. Tak faham, tanya. Ya, kalau kita tak nak tanya, buat tak tahu, malas belajar, ya, ada majlis ilmu tak nak dengar, cabut, hilang kan, maka dibimbangi bahaya kesesatan. Bila kita tak ada ilmu, buat satu perkara, buat satu ibadah tanpa ada ilmu, bimbang, salah kita buat, pahala tak dapat, laknat yang kita dah dapat. Ya, salah ya. Jadi macam biasa kita menyambung lagi perbincangan dalam fiqh Munakahat ni, kita dalam bab review ya. Kita tengok-tengok ya, tak adalah sedetail macam sebelum ni. Jadi yang yang lepas kita cerita pasal bab iddah. Ya, itu saya dah cerita lah ya. Kalau tuan-tuan ingat ya lah bab iddah. Tuan-tuan ingat ke tak ingat tak apalah, tapi sekurang-kurangnya sepintas lalu kita masih lagi mengingati. Kod-kod lah, ada orang tanya kita boleh jawab. Ala kulli hal, saya tetap mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum taqabbal karim. Eid Mubarak, kullu am wa antum bi khair. Walaupun kita dah berada pada malam yang ke-22, sekejap aja tuan-tuan. Ya, Syawalnya dah 22, tapi dalam waktu yang sama 22 hari lah Ramadan telah meninggalkan kita. Jadi harapan kita apa tuan-tuan? Minta dengan Allah terus, panjang umur, jumpa Ramadan akan datang. Itulah. Walaupun hampir setiap hari ada saja ya saudara mara rakan jiran kita yang dijemput dari Allah Ta'ala, tapi kita tetap berdoa, ya Allah panjangkan umur, bertemu lagi dengan Ramadan akan datang insyaAllah. Ya, dan realitinya kita berada di dalam bulan Syawal. Saya percaya banyak tuan-tuan banyak dapat jemputan ni. Silap gaya malam ni pun ada jemputan lagi tuan-tuan kan, berkaitan dengan ukhuwah Syawal dan sebagainya. Asasnya bunyinya open house lah. Jadi tuan-tuan kalau dapat jemputan, pergilah. Ya, pergilah tuan-tuan. Lagi-lagi orang yang ada hubungan darah dengan kita, pergilah. Ya, jangan semata-mata fikirnya logik. Tuan-tuan duduk USJ, contoh pak saudaranya buat masuk dalam WhatsApp group. Besok hari Ahad, siapa ada kelapangan, jemputlah datang rumah Pak Angah. Pak Angah ada buat jemputan open house, datanglah. Jadi kita datang. Ya kan? Walaupun mungkin agak jauh, logiknya lah kan, tuan-tuan duduk USJ, jemputannya dekat jauh kat Tanjung Karang sana. Logiknya macam, alah, silap gaya buat apa nak pergi? Pergi sana makan sate, paling kurang 3 cucuk. Kan? Kemudian makan laksa, kari pap 3 ketul, air 2 gelas. Lebih kurang gitu kan? Itu paling-paling RM20. Kalau kita pergi balik dengan tol minyak, habis RM50. Macam rugi. Jangan fikir itu. Kalau fikir itu, rugi pahalanya tuan-tuan. Sangat rugi. Manfaatkan dalam bulan Syawal ini, adat kita inilah berhari raya sebulan dengan niat untuk ukhuwah, tu yang paling penting. Kan, fikirkan ukhuwah tu. Kan, sebab saya percaya tuan-tuan ada saudara mara yang ramai ni, silap gaya pak saudaranya pun tak jumpa lagi tuan-tuan. Belum sempat jumpa lagi. Pergilah. Kan, itu yang ada pertalian darah tu. Kalau tak ada pun pertalian darah, saudara Islam kita tu masuk dalam grup, jemput je, Ahad ni siapa lapang, jom kita reunion kan. Kawan belajar kat universiti dulu tahun 90, contoh sekarang berapa tahun, kat mana jemputan? Dekat sana, Batang Kali sana, contoh kan. Kalau boleh pergilah. Bukan matlamatnya makan, ada rezeki alhamdulillah, tapi ukhuwah tu kena jaga. Kan, sebab saya percaya ada di antara kita lama tak jumpa kawan kita, bila jumpa dengan seronok, apa khabar mat, waras sui ratumon ni 20 tahun nak ke petuk, sakit petuk, olah putu ni ke piro, kan seronok dia bersembang. Tak faham sudahlah, aku cakap jauh sikit je.
Kan? Dah lama tak jumpa 20 tahun kan, tapi kita dah jumpa. Ukhuwah tu seronok kita tuan-tuan. Lagi-lagi kalau ada pertalian darah kan, berumah pak ngah kita atau pak cu kita, pak lang ke pak hitam, tak kira lah. Rumah paman ke bibinya kan, ada yang tak jumpa lagi, pergilah. Kan, kalau kena pula dia adik arwah ayah kita dah meninggal 10 tahun. Bila kan adik ayah ni kot ada mirip-mirip macam ayah kita kan, bila tengok jumpa pak saudara seronok macam jumpa ayah sendiri, kan itu sangat bagus dan pahalanya sangat besar. Pergilah tuan-tuan, bukan semata makan. Kalau makan ada tak ada, tak apa. Yang penting kita berziarah, jumpa dengan saudara mara, rakan jiran, dan juga ukhuwah tu kena jaga kerana manfaatnya besar. Tuan-tuan pun biasa pernah dengar, setiap simpang yang tuan lalui untuk pergi ke tempat tersebut, menjalinkan hubungan kekeluargaan tersebut, persaudaraan tersebut, ada malaikat yang mencatatkan benar, dia sampai lillahi ta'ala, sangat besar pahalanya. Kan? Dan kita pun tahu itulah di antara soalan yang besok ditanya oleh malaikat dalam kubur, siapakah saudaramu? Jadi kalau kita orang yang menjaga hubungan persaudaraan, inilah yang akan mengatakan dengan lidah yang baik daripada orang muslim, orang mukmin, orang mukminah, itulah saudaraku. Jadi kena pandang jauh sikit, bukan semata-mata. Kalau tak dapat datang, bagi tahu, minta maaf sungguh, besok kerja tak dapat cuti. Doakan yang Nabi ajar. Mudah-mudahan program berjalan dengan baik, mudah-mudahan ada pahalanya kan. Begitu, doakan dia. Sebab kadang-kadang memang kita tak dapat datang pun kan, tapi usaha kita datanglah. Wa ijabatu dakwah, kata Nabi, hak saudara muslim ke atas muslim ada 5 yang kita kena tunaikan. Haqqul muslim ala muslim khams: raddus salam, wa iyadatul marid, wa tiba'ul janaiz, kemudian wa ijabatu dakwah, dan wa tashmitul atish. Hak saudara muslim ke atas muslim, kata Nabi, ada 5 hak muslim. Pertama, jawab salam. Tu jangan lupa. Assalamualaikum mat, ku salam 10. Assalamualaikum mat, ku salam warahmatullahi 10-20. Assalamualaikum mat, ku salam warahmatullahi wabarakatuh 10-30. Kan banyak tu dia punya ganjaran. Salam saja. Ya, kemudian ziarah sakit, iringi jenazahnya, dan disebut tu wa ijabatud dakwah, terima jemputannya. Kalau tak ada maksiat, pergilah. Ya, pergilah tu ijabatud dakwah. Kalau jauh sangat tak larat, bagi tahu. Saya pun pernah agak dapat jemputan macam keduri kahwin kan, ada jemputan kahwin kan sekarang kan. Pernah ada ingat peserta kurs kahwin dan sebagainya. Dia WhatsApp kita, Ustaz kalau ada lapang Ustaz datanglah ya. Saya kahwinkan lagi, saya kata, Ustaz datanglah ya, jemputan keduri. Kalau dekat-dekat sini gagah lagi. Sekali tengok jemputannya Alustar. Tak menung aku tuan-tuan ya. Allah, tengok gaya sepirnya macam tak sampai aja. Jadi siap-siap minta maaf tak dapat datang. Mudah-mudahan majlisnya akan dipermudahkan dan dirahmati Allah, doakan. Kan? Tapi kalau ada peluang, pergilah tuan-tuan, insyaAllah ya. Itu sedikit renungan berkaitan dengan Idul Fitri ataupun sambutan ya, Syawal. Kat sini pun saya tengok dia punya banner sambutannya 21 Mei ya. Telajak dah 1 Zulqa'dah katanya. Tak apalah. Itu pasca Syawal lah tu namanya ya. Jadi orang datang, orang panggil, kita datang insyaAllah. Jadi malam ni saya nak sambung sepintas lalu dalam bab nafkah ya. Dalam bab nafkah ni kita sepintas lalu saja, tak detail ya. Dalam bab nafkah ya. Baik, yang lepas bab edah tuan-tuan ya. Jadi kalau tak jelas, tuan-tuan boleh tanya, boleh baca, boleh rujuk. Sebab yang basic-basic kita boleh tahu kadang-kadang, cuma kadang yang pelik-pelik lah ya, yang pelik-pelik ya. Sebab kita pernah jumpa yang pelik-pelik. Ada orang kahwin kemudian bercerai, tapi tak pernah pun perempuan tersebut ada iddah. Tak pernah pun datang haid. Kan? Tak pernah datang haid. Rupanya dia memang berpenyakit, memang tak ada haid. Muda lagi tuan-tuan, muda. Kalau 20-an, 30-an, bawah 40 tu, 40 ke 50 tu kategori majoriti ada period lagi tuan. Majoriti lah. Jaranglah kita dengar 40 tahun dah menopause, jarang. Kecuali dia memang berpenyakit yang memang tak ada haid. Ada kita jumpa ya, perempuan yang tak pernah datang haid, rupanya dia sakit dan tak pernah pun dia cuti solat ya. Bila nikah berlaku cerai, eddahnya macam mana? Ada, tapi jarang jumpa, tapi isu
Ya kan, isu tuan-tuan ya. Jadi benda-benda begitu kita ambil maklum kerana dia melibatkan hukum syarak. Itu bab bedah. Bab kematian. Memang kata apa, kita dah cerita banyak kali dah. Ya, cuma tambahan sedikit ingatkan, kalau mana-mana isteri yang kematian suami tidak dibenarkan menghantar jenazah ke kubur. Itu kita pesan. Jangan tengok TV sangat. Jangan tengok drama sangat. Suaminya meninggal, pergi ke kubur, dihantar nangis-nangis kat kubur. Itu satu gambaran yang sangat bercanggah dengan syariat Islam. Contoh yang tak bagus. Nanti mentaliti masyarakat kat TV boleh. Tu payah tu. Itu berlakon nak menunjukkan kesedihan, tapi nak berlakon pun dia tak boleh sampai perangkat perkara yang ditegah dalam agama dilakonkan. Janganlah. Kan? Sebab itu tak bagus. Bimbang melanggar hukum syarak. Macam tak apalah, kita cerita sikit kita kan. Macam tuan-tuan pernah dengar kan, ada kes suami isteri, dia berlakon dalam lakonan tu sampai dia ceraikan isteri dia. Itu jadi perbahasan tu. Dan kena ingat tuan-tuan, boleh sabit cerai. Sebab nikah cerai rujuk ni tak boleh buat main-main. Lakonan pun tak boleh. Ini berlaku tu. Salah jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun an-nikah wa talaq wa raja'ah. Ya, 3 perkara kalau dibuat sungguh-sungguh dia jadi sungguh-sungguh, kalau main-main pun disungguh-sungguh jadinya. Nikah, talak, rujuk, tak boleh buat main-main. Sebab tu kena berhati-hati. Termasuklah yang isu ni kan. Kalau isteri kematian suami tak boleh pergi ke kubur, ya. Kemudian duduklah kat rumah sampai habis iddahnya, barulah kalau nak ziarah kubur. Itu paling yang terbaik. Tapi ada bincang juga, habis ustaz macam mana, dah sangat rindu dengan suami dah seminggu kan, contohnya macam mana, salah tak? Ada yang mengatakan pergilah sebentar, jangan berlama-lamaan, kemudian baliklah. Kan? Ada yang mengatakan sebab kalau tak dia akan bertambah tertekan, stres dan sebagainya, ya. Jadi sebaik-baiknya kuatkan semangat dalam tempoh tersebut, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa, solat, Qurannya, zikir, dan kirim-kirimlah kepada arwah si suami tadi. Itu kalau yang isteri meninggal. Tapi kalau suami yang meninggal isteri, itu sangat dituntut, bukan sekadar hantar ke kubur, mandikan sangat dituntut, sampailah kebumikan dan sebagainya. Itu bagi seorang suami itu sangat dituntut. Kan, tu dia ya. Itu berbeza antara suami dan isteri. Dan orang lelaki kematian suami jangan berkabung lama-lama. Riwayat mengatakan, jumhur yang saya baca kitab sebagainya mengaji, kalau kematian isteri nak bersedih lah, kata berkabung tu jangan lebih 3 hari. Orang lelaki tak boleh. Orang perempuan makruf lah, kalau dia tak mengandung 4 bulan 10 hari. Kalau orang lelaki maksimum 3 hari. Sedih lah isteri meninggal kan. Tapi jangan lebih 3 hari. Kalau lebih 3 hari, itu ditegah dalam agama. Jangan. Sehari, 2 hari, 3 hari, tak apa. Bagus kerajaan kita ni tuan-tuan, sikit lah. Ya, bagus sikit. Sekarang ni kalau isteri meninggal ke, suami meninggal ke, maknanya kalau suami lah, isteri meninggal, dia bagi 3 hari cuti. Kan? 3 hari cuti supaya, yelah, kita faham orang tengah kehilangan isteri kan. Mana ada mood nak kerja sangat pun, tak ada mood dah, kat pejabat pun sedih. Biarlah 3 hari itu dia tenang, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Yalah, kematian isteri kan sedih begitu kan. Mungkin ada rakan-rakan kita yang ada pengalaman begitu, sedih ditinggalkan isteri, betul? Nangis dia, itu fitrah lah. Khadijah meninggal pun Nabi sedih. Ini kita pula manusia biasa sedih, biasalah ya, sedih kan. Tak pernah lah saya jumpa orang lelaki isterinya mati. Syukur. Tu aku tak pernah jumpa. Kalau ada, marah betul dia dengan bini dia. Kalau yang kes perempuan tu ada pernah berlaku tu. Kawan saya, Ustazah, alhamdulillah suami saya dah mati. La ilaha illallah, suami mati alhamdulillah. Dia minta cerai tak lepas-lepas, suami mati alhamdulillah. Marah betul dengan suami dia. Allahu Akbar. Baik. Itu yang lepas ya. Baik, jadi malam ni sebentar lalu kita cerita pasal bab menafkah. Okey, tarifannya nafkah ya, dari segi bahasa. Nafkah dari segi istilah ialah semua perkara yang diperlukan oleh manusia seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Itu asas ya. Makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, itu asas. Baik. Jadi jenis nafkah ni tuan-tuan, dia ada 5.
Ya, jenis nafkah ada 5, saya rekal ya. Pertama, nafkah manusia pada dirinya sendiri. Yang kedua, nafkah usul, iaitu ayah. Usul ni ayah ataupun datuk, ya, kepada furuk anak ataupun cucu, ya. Dan yang ketiga, nafkah furuk kepada usul, nafkah suami kepada isteri dan nafkah lain-lain, ya. Dan ini juga dibahaskan dalam kitab, menunjukkan perkara itu wajib ditunaikan dan hukumnya berdosa tanpa tidak ditunaikan dengan alasan yang munasabah, ya. Tapi itulah kita kata orang yang berdosa ni kadang-kadang dia tak rasa apa-apa pun, dia relax je. Berat. Sedangkan kalau kita baca hadis tadi, saya bacakan ayat Quran tadi kan, cerita orang mukmin tempatnya syurga, bawahnya sungai. Ya tuan-tuan, hebat syurga kita tuan-tuan, ya. Sungai. Dalam hadis kata ada berapa jenis batang sungai melalui syurga kita tuan-tuan? Ada berapa? Ada 4. Betul kan? Angguk je lah dah malam ni kan. Aku tanya aku jawab, aku tanya aku jawab. Kongsi ilmu tuan-tuan, bukan nak riak dah. Yang kita tahu 4, yang Nabi sebut 4. Quran sebut anhar, sungai-sungai, tapi Nabi kata ada 4 jenis sungai yang masyhur, iaitu sungai air tawar, sungai tawar, ya, bukan sahabat berenang. Sungai air tawar, sungai susu, sungai madu dan sungai arak. Ini 4 jenis sungai yang besok lalu di bawah syurga kita tuan-tuan. Kan? Kalau nak minum sungai air tawar yang sangat luar biasa, ambil kita punya gelas tu pakai emas. Oh, hebat tuan-tuan. Sekarang kita tak boleh pakai. Kalau pakai berdosa, tak boleh. Ya, orang lelaki tak boleh pakai emas, ya. Syurga, itu hebat. Itu kalau yang soleh, yang jahat, neraka duduk tuan-tuan. Dan Nabi pun dah pesan dalam hadis saya baca tadi, kena ingat, depan Allah Ta'ala besok, pandang kanan pahala, pandang kiri dosa, depan neraka. Mana nak pergi tuan-tuan? Itulah, banyak bertobat, banyak bersedekah. Dengan bersedekah itulah menjauhkan diri daripada azab neraka, ya. Jadi sama juga isu-isu ni, kalau dah tahu tanggungjawab kita, lagi-lagi yang melibatkan bapa pada anak, anak pada bapa, dah wajib. Alih-alih kita tak tunaikan, tunggu ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kena berhati-hati, ya. Baik, secara ringkas juga nafsu pula. Nafkah manusia pada dirinya sendiri itu nombor 1. Ya, jadi kita ni sangat dituntut untuk menjaga hak kita sendiri. Hak kita ni dari segi makan minum, segi pakaian kita, dari segi tempat tinggal kita, itu kewajipan kita. Sebab tu jangan kedekut. Sebab tu dalam, saya ingat dalam kitab Ihya Ulumuddin ada cerita, di antara orang yang bakhil, yang disebutkan bakhil ni banyaklah, dengan harta kedekut, dengan orang kedekut, sampai peringkat Nabi kata kalau orang berselawat atas Nabi, kita pun tak selawat kata Nabi pun kedekut juga. Tapi kata Imam Ghazali, kita baca juga dalam kitab dan pesan-pesan, dia kata, tapi di antara orang yang paling buruk, dahsyat, kedekutnya yang sangat luar biasa, bukan dia kedekut dengan orang, tetapi dia kedekut dengan diri dia sendiri. Dia berkemampuan tuan-tuan, tapi makannya kedekut tuan-tuan. Hari-hari Maggi tuan-tuan, kedekut jebotnya. Padahal dia seorang yang berkemampuan. Boleh makan dalam keadaan yang sesuai, yang seimbang. Tapi tak, memang dia jadi begitu. Pakaiannya tuan-tuan, itulah pakaian yang dia ada. 3-4 helai, tak pernah. Padahal duitnya banyak, pun kedekut. Jangan begitu. Jadi, bukanlah kita nak bermewah-mewah, tidak. Tapi kita ikutlah sunnah Nabi. Waktu kita nak solat, ada pakaian solat dia. Agak jubah yang elok. Kalau pun jubah kita cuma 1-2, tapi kita maintain 2 jubah ini memang untuk solat saja. Dijaga dengan elok. Eloklah dia. Kan? Pakaian yang ini untuk pergi kerja. Pakaian yang ini untuk kita tidur. Dia sesuaikan. Okeylah. Tapi sampai satu ketika nanti mungkin dah tak berapa sesuai. Carikanlah pakaian sesuai. Kopiah tuan-tuan tu dah 10 tahun. Daripada putih dah jadi kuning. Kuning dah banyak pula bintik-bintik. Pun tak pernah beli. RM10 je. Tak pernah beli. Elok lagi. Kedekut tuan-tuan.
Jangan begitu, ya. Okey, jadi jangan diri sendiri, jangan kedekut, sebab Nabi SAW pun sangat berpesan dalam hal ini. Hadisnya panjang ni. Seorang lelaki Bani Uzrah telah memerdeka seorang hamba miliknya secara taklid dengan kematiannya, seperti dia berkata, kamu merdeka pada hari kematianku. Berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu baginda bertanya kepada lelaki tersebut, adakah kamu memiliki harta selainnya? Lelaki itu menjawab, tidak. Baginda SAW berkata, siapakah yang ingin membeli hamba ini daripadaku? Lalu Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi membelinya dengan harga 800 dirham. Rasulullah SAW membawa wang tersebut lalu menyerahkannya kepada lelaki Bani Uzrah tersebut. Kemudian baginda berkata, mulakanlah dengan dirimu, lalu bersedekahlah untuk dirimu, belanjakan untuk dirimu dahulu, jika berbaki berilah nafkah, berbelanjalah untuk ahli keluarga kamu, jika masih berbaki berikanlah kepada kaum keluarga kamu yang terdekat, jika masih berbaki lagi berikan kepada orang itu dan orang ini. Nampak Nabi dah bagi gambaran. Sebab itu kalau tuan-tuan bekerja, ada pendapatan, kena zakat tak kena zakat? Kiraannya ada, mula-mula tolak diri sendiri dulu. Ada begitu. Tolak, dia susunannya dah betul lah tu. Dalam dia tolak diri sendiri, nanti ada tanggungan isteri dengan anak, dia begitu. Bila dah tolak yang wajib, ada baki tak? Ada. Berapa? Adalah bagi 1,000, 25%, RM25 bayar. Jelas. Ada betul. Tapi mulakan diri, dia tolak diri sendiri. Kalau tak salah saya, zakat dia punya tolakan mula-mula diri sendiri untuk perbelanjaan, istilahnya makan minum, pakaian kita setahun lebih kurang 8,000. Kalau tak salah saya lah, lebih kurang 8,000 penolakan yang dibenarkan. Tapi ada orang lain dia tolak. Kan? Tolak 3,000. Dia tolaklah isterinya, anaknya, dia tolak. Tapi mula-mula ada tolak diri sendiri. Kan? Tapi kalau gaji tuan-tuan banyak pun, gaji setahun berapa ni? 100,000 contohlah. 100,000. Tolak diri sendiri. Anak tu isteri berapa? 4. Tolak dah 4. Banyak 4 tu. Anaknya lah 30 pula tu. Contoh. Tolak. Dia tolak. Tolak bapak, tolak mak. Ada kiraan dia. Kan? Tolak. Ustaz, berapa zakat saya ni? Oh, tuan punya zakat. Oh, lain macam pula. Kenapa? Berapa saya kena? Oh, tuan ni patutnya dapat zakat. Amboi, miskin aku rumahnya pula tu. Contoh kan? Jadi nampak tak cantiknya Islam tu? Itu hebatnya Islam. Zakat itu bukan nak menzalimi, tetapi untuk menjustikan harta, untuk kita memberikan kepada yang berhak. Cantiknya Islam. Itu yang akhirnya ramai orang minat Islam. Itu yang kita pun teruja jugalah yang baru-baru ni kan, viral sangat. Tuan-tuan pun tengok yang viral, yang berbagai Dr. Ravi kan, Farid Ravi kan, yang director quiz kan. Itu sangat bagus, jadi inspirasi untuk kita menyebarkan dakwah. Kan dia cerita abang dia masuk Islam. Ada tengok kan? Ada tengok? Tak ada? Carilah tuan-tuan. Dia memang cerita abangnya masuk Islam. Dia tanyalah kan, macam mana abang masuk Islam? Sebab dia cerita simple je. Masa dia masuk Islam, keluarganya dia tak setuju. Setiap mengatakan Islam ni tak bagus lah, itulah macam-macam lah. Tapi dia kata satu je, sekarang ni buktikan kepada saya tang mana Islam tak bagus tu. Tang mana tak bagus. Pilek pula tu. Tang mana yang tak bagus Islam tu? Tang mana? Cuba cari tu. Dah berlalu masa tu yang akhirnya dia jumpa dengan Ustaz Barawi. Dia kata aku nak masuk Islam, kata, dan masuk Islam. Lepas tu dia tanya, macam mana pula boleh masuk Islam ni? Kan? Biasa kita suka tanya macam-macam cerita lah. Kalau yang cerita kahwin ni, yang saya cerita dengan tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat kan, yang ada budak perempuan Chinese yang dia masa saya kat Ulu Langat tu, dia datang, dia nak kahwin dengan satu budak lelaki. Saya tanya dia macam mana boleh masuk Islam kan. Dia tanya keluarga dia kuat Katolik dan sebagainya. Tapi bila dia dengan agama dia yang Kristian, dia dah setak macam tak tenang lagi. Dia pun keluar Kristian, masuk ke Buddha. Bila masuk Buddha dia perasa tak tenang. Dia nak masuk Hindu, tak jadi. Lala dia jumpa kawan sembang tentang Islam. Dia pun cerita sikit-sikit, dapat info. Lepas tu dia cakap pasal Quran kan. Dia kata nak baca Quran tu dalam bahasa Arab dia tak mampu, tapi dibagi terjemahan dalam bahasa Inggeris. Dia boleh baca bahasa Inggeris, hebat tak hebat orang ni. Alhamdulillah. Lepas dia baca, lebih kurang saya baca lebih kurang seminggu lah, lebih kurang. Saya datang jumpa kawan, saya nak masuk Islam. Dia kata Islam ni betul. Dia kan bila baca tu dia tenang, dia nak masuk Islam.
Kan, Masya Allah. Saya tanya dia, suka tanya lah. Lepas tu saya tanya, ni yang ni, laki ni tunang dia kata, ni tunang saya Ustaz. Oh. Lepas tu dia cakap, kalau Ustaz nak tahu, laki ni lah yang tunjukkan saya, ni yang bagi tahu pasal Islam ni, yang bagi Quran, ni lah tunang saya ni, laki dia. Laki senyum je. Saya kata, bagus, alhamdulillah, rezeki lah Ustaz. Tu dia. Dia tunjukkan Islam, tunjukkan Quran, dapat jodoh. Ya, itu pengalaman tu. Kalau dia jumpa saya, dapatlah saya. Ada harapan ke? Payah juga tuan-tuan. Gitu. Tapi mesti cerita Farid Rabi tu lah, Dr. Farid Rabi tu. Lepas tu bila dia tanya kenapa boleh pilih Islam, dia kata apa? Kau ingat tak? Dia kata, ni soal lebih kurang dialog. Dia kata, kau ingat tak yang bila kau kata, dia kata, kau carilah keburukan Islam tu kat mana? Kau carilah. Gitu-gitu. Tu rupanya dia mencari, tuan-tuan. Tapi dia kata, semakin dia mencari, semakin kebaikan tu dia jumpa, tuan-tuan. Kebaikan. Semuanya cantik tu. Akhirnya dia kata dia tak jumpa Islam tu. Apa syarat Islam tu, tak ada yang tak baik. Semuanya sangat baik. Kan? Akhirnya memeluk agama Islam. Sama juga dengan isu-isu macam ni. Ya, semuanya adalah kebaikan. Ya. Baik, yang kedua, kita sambung lagi tuan-tuan, adalah 10-15 minit lagi. Yang kedua, nafkah usul kepada datuk daripada datuk, ayah dan datuk kepada furuk. Ya. Okey, yang ini jelas. Bila bapa biasanya kena bagi nafkah pada anak. Bila anak dah tak ada bapa, yang ada datuk, maka datuklah yang memberikan dengan syarat datuk itu punya kemampuan. Semua ada perbahasannya. Jadi asasnya banyak ayat-ayat Quran dan hadis yang menceritakan hal ini. Salah satunya Allah sebut dalam surah Al-Baqarah 233, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma radha'ah walal maulidi lahu rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf, kata Allah. Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap. Nak bagi susu lebih tak ada masalah. Iaitu bagi orang-orang yang hendak menyempurnakan penyusuan, kewajipan bapa pula. Allah sebut tu. Kewajipan. Tak dihurai pun faham. Wajib buat pahala, tinggal dosa. Tanpa sebab lah. Ya. Maka kewajipan bapa pula ialah memberikan makan dan pakaian kepada ibu menurut cara yang sepatutnya. Bagi ibu kepada bagi anak, ya. Okey, jelas ya tuan-tuan ya. Itu tanggungjawab sebagai bapa ataupun datuk kepada furuknya, ya. Baik, hadis ini riwayat daripada Aisyah. Ini biasa kita dengar ni. Hindun binti Uthbah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang bakhil dan tidak pernah memberikan aku harta yang mencukupi. Bagi tapi tak cukup. Itu yang selalu kalau dalam sesi perbincangan kes jawatan kuasa bernama yang saya selalu cerita dengan tuan-tuan, kita handle selalulah. Dia kata, klaim, kenapa nak minta cerai? Suami tak bagi nafkah. Kita akan detail sikit. Langsung tak bagi ke? Bagi tak cukup. Adalah Ustaz, dia bagi tapi itulah. Yelah, bagi tak bagi langsung ke? Bagi tak cukup. Ada bagi? Ada bagi, cuma tak cukup. Tak boleh klaim kata tak bagi. Kalau tak bagi, ada lain ayat. Ada kita jumpa. Memang Ustaz, sejak daripada kahwin sampai sekarang ni, suami saya langsung tak bagi nafkah. Jumpa tak? Jumpa nafkah zahir. Nah, cerita nafkah batin pula. Nafkah batin tu kalau tak bagi, anaknya 5, macam mana datang 5 tu? Ini nafkah zahir ni. Ini cerita betul. Kita jumpa tuan-tuan. Sampai peringkat tuan-tuan nak beritahu, kebetulan isterinya duit banyak lah, senang kata. Sayang dengan laki lain macam. Saya pun tak tahu lah perempuan macam ni, luar biasa lah. Sampai peringkat dia sara suami dia, suaminya pergi basuh kereta pun klaim balik. Aku tadi basuh kereta RM20, mana duit aku? La ilaha illallah. Sedangkan duit jadi bagi tu pun duit bini dia. Kita jumpa tuan-tuan ni. Ini lelaki sehat, dia malas kerja. Payahlah macam ni. Ya, dia memang pemalas tak jebon ni tuan-tuan. Pemalas dia. Malu je tuan-tuan. Malu kalau kita ada kawan orang macam ni tuan-tuan. Ya, kalau dia tak kerja tak apa. Kat rumah emasnya ada 5 kilo. Itu tak ada hal lah. Betul, tak kerja tak apa. Emasnya 5 kilo. Banyak. Panjang-panjang macam tiang emas kat dinding ni. Tegak gitu. Kok dia lah.
Kan? Itu kalau dijual memang ratus ribu, juta. Tak ada hal. Ini memang langsung. Ya. Jadi dia bakhil. Okey, untuk aku dan anakku melainkan harta yang aku ambil tanpa pengetahuannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah daripada harta Abu Sufyan apa yang mencukupi untuk kamu dan anak-anak kamu dengan cara yang baik. Ya. Maknanya simple aja. Seminggu perlu berapa ringgit? Istilahnya kita lah hari ni. Seminggu untuk kita barang dapur berapa ringgit ibu-ibu? Kalau duduk suami isteri, anak 2 orang. Lebih kurang lah ya. Agak-agak 200 cukup tak untuk barang dapur? InsyaAllah cukup lah ya. Maknanya ambil lah 200. Tapi sekarang ni orang dah tak pakai duit cash. Semuanya pakai handphone. Peganglah handphone lelaki. Pergi ke 99. Apa lagi? Swipe lah ya. Wallet kan. Bayar. Bertolak di sistem tu. Tapi kena tahulah pin code-nya. Kan bawa pun tak boleh pakai. Tak guna ke? Mana boleh kita ambil dan tidak dihukumkan berdosa kerana itu adalah hak. Tapi kalau mengambil berlebih-lebihan hukumnya berdosa. Barang dapur cukup 200 tapi sebat sampai 2000. Payahlah. Tapi nak kata payah pun tak boleh juga. Kalau suaminya jenis makan tu semuanya nak hebat-hebat. Gitu kan. Jenis makan mahal-mahalnya. Kan donat tak main lah tepi jalan punya mesti kat donki pula apa tu Dunkin donki pula. Donki ni macam anjing oleh macam pula jarang sebut terbalik lah dia kan. Kan tak main lah aku punya tu yang Dunkin donat tu yang 6 biji 12 ringgit 12 ringgit apa 6 biji sampai 18 ringgit. Itu apa standard tepi jalan. Itu kalau macam itu memang payah. Kan kalau makan kuih tiaw apa barang setakat udang kecil-kecil tak main lah. Udang 3 besar punya tu. Kan besar tak besar balik gaut baru tahu go out dia tu. Jenis laki demand macam ni layak sangatlah sebat 2000 lebih sikit. Contohlah ya. Baik, jelas ya. Baik. Cucu juga termasuk dalam hal ini. Kalau misal kata bapa dah tak ada, atuknya yang menjaga, atuk wajib beri nafkah. Kalau atuknya kaya ataupun ada harta. Daripada atuk miskin dah cerita lain. Baik, ada syaratnya tuan-tuan, secara ringkas. Syarat untuk bagi nafkah kepada furuk ni, pertama makanan yang kita ada tu lebih. Lagi-lagi kalau bapa-bapa, ibu-ibu dah ada anak, anaknya dah besar ataupun anaknya dah kahwin tapi anaknya miskin. Kita pula adalah kan. Boleh tak kita bagi pada mereka? Boleh, tak ada masalah. Asalkan kita punya makanan sendiri untuk isteri kita minimum. Tapi kalau kita dengan isteri kita pun ngam-ngam, macam mana nak bagi pada anak kita? So dia kena usaha sendirilah. Tapi tuan-tuan insyaAllah ya, orang USJ ni baik-baik. Ya, baik-baik. Saya percaya orang baik-baik. Om Taling ni baik-baik tuan-tuan ya. Pasal saya dah banyak kali jumpa dah. Dah banyak kali saya jumpa. Habis puan suami tak kerja ni siapa yang menjara? Yang menjara bapak saya Ustaz. Termenung saya. Bapak bagi belanja lagi? Iya, bapak saya bagi belanja. Sebaiklah bapaknya berharta lah sikit. Adalah bapa kerja, bapaknya berharta lah sikit. Kalau setakat nak allocate sikit, setakat 1,000 untuk barang dapur anak tu tak ada masalah lah. Maya berduit lah. Kan? Tapi lakinya lemah. Bapak semua yang sponsor. Macam mana dapat laki macam ni? Salah laki-laki pemalas ni tuan-tuan. Ini eloknya ni tuan-tuan dipotong, dikerat-kerat bagi buaya makan je lah. Sila gaya buaya pun tak selera. Ini orang pemalas ni. Kalau aku makan daging dia, aku pun jadi pemalas. Janganlah macam itu tuan-tuan. Okey, jelas ya? Baik. Yang kedua, furuk adalah di kalangan orang fakir miskin. Saya sebut tadi dah. Ya. Furuk. Bunyi apa ni? Macam bunyi handphone je. 4 minit lagi. Ya. Sekarang ada 4 minit lagi. Masya Allah. Hebat ya. Bagus. Tak apalah, kita habiskan juga lah insyaAllah. Ada malam ni ada jamuan raya tak? Tak ada ya? Masya Allah ya. Okey. Furuk adalah di kalangan orang miskin. Saya sebut tadi. Tuan-tuan ada rezeki lebih? Silakan. Tak ada masalah. Itu bagus. Okey. Ataupun furuk mempunyai ciri berikut. Pertama, masih kecil. Anak-anak kita. Itu kewajipan bapak lah.
Tak payah bahas pun kita tahu kan. Kemudian sakit yang berpanjangan. Ada anak kita dah 15 tahun, 18 tahun. Kawan saya tuan, minta maaf cakap lah, aksiden masa zaman sekolah dulu. Sekarang ni tuan sakit dia. Umur saya dah 46. Saya 46. Dia bawah saya dalam 3 tahun ada kot. 3 tahun 2 tahun macam itulah. Mana kalau 3 tahun saya 46, dia 43. Dia aksiden tu zaman sekolah menengah. Sekarang ni maknya yang menyara dia tuan-tuan. Dah sakit macam mana tuan-tuan ni? Allah berkesian lah tuan-tuan. Ya, sebab tu kalau tuan-tuan ada rezeki lebih, nampak masuk viral Facebook, orang yang sakit-sakit ni, bantulah. Tolong transfer walaupun 100. Kan? Tapi kita kena pasti dah yakin lah. Pasal tipu pun banyak, saya tak nak nafikan. Tapi kalau saya ada satu grup, tu grup tu Ustaz-Ustaz tu, Ustaz Zuhairi pun dalam grup ada. Tu selalu Ustaz-Ustaz ni memang dia akan viralkan benda betul. Bantu ya, dia ada gini-gini transfer. Kita bantulah tuan-tuan. Ya, kesian anak-anak ni, orang-orang yang susah, sakit. Macam yang dekat Kelantan. Dekat Kelantan ke kat mana saya lupa. Tuan-tuan ya, suami isteri dah susah, anaknya semua sakit tuan-tuan. Semua sakit. Sakit yang memang kesian lah tuan-tuan. Memang tengok sangat kesian. Ya tuan-tuan ya, itu memang tahulah, itu dah lama dah ya. Dah lama dah, memang satu keluarga. Allahuakbar. Tuan-tuan tengok bersedih tuan-tuan. Tengok Google lah, carilah jumpa. Memang je, anak-anaknya 4 orang semua sakit semua. Kesian, pakai pampers, bapaknya mengurus, memang sangat kesian. Jadi bantulah tuan-tuan ya, insya-Allah. Ataupun gila, dah 20 tahun tapi gila, kan? Nak macam mana? Orang tak gelak, dia gelak. Gila lah tu. Kesian. Tapi orang gila ni macam mana pengurusan dia? Kalau kita tak bantu, bapak dia tak bantu, mak dia tak bantu, adik-beradik tak bantu. Sama dia. Kalau dah tak ada, duduklah hospital, bahagia contohnya kan. Kesian ya. Jadi kalau kita ada harta, bantulah. Walaupun anak kita mungkin dah berumur, tapi dalam keadaan dia sakit, maka kita bantu ya. Baik, insyaAllah. Baik. Dan seterusnya tuan-tuan, dari segi kadarnya tuan-tuan, saya baca kat sini betul kita tangguhkan lah ya. Okey, kadarnya ini ada uraian sikit-sikit lah tentang masalah balik tak balik apa sebagainya. Okey, kalaupun anak kita dah berumur 18, 19, 20 tapi kau masih belajar, bapa masih wajar memberikan nafkah insya-Allah ya. Dan yang terakhir, ini sangat cantik Allah mengajar kita, iaitu kadar nafkah. Jadi nafkah ni tidak ada kadar yang tertentu, tetapi ia ditentukan berdasarkan konsep cukup, qanaah. Qanaah ya. Orang yang baru belajar, baru nak hidup, dah lama bekerja, mana dia punya kedudukannya sama? Biasa beza sikit lah. Kalau masa belajar dulu dapat makan nasi dengan telur kangkung pun jadi sangat tuan-tuan kan, zaman-zaman saya lah. Sama tuan-tuan pun mungkin ada pengalaman begitu. Dah itu yang kita mampu kan. Dah macam mana? Ya, okey. Jadi dalam hal ini Allah Taala memberikan suatu penyelesaian yang sangat hebat. At-Talaq ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Saya ja'alallahu ba'da usri yusra, kata Allah. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberikan nafkah daripada apa yang diberikan Allah padanya, sekadar yang ia mampu. Allah tidak memberatkan seseorang melainkan sekadar kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Orang-orang yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudahnya berlaku kesusahan. Ya. Tengok hebatnya Allah Ta'ala memberikan panduan, motivasi, semangat kepada kita untuk tetap memberikan yang terbaik untuk diri dan keluarga insya-Allah. Azan ke dah komat? Azan. Okey, tak apa insya-Allah. Kita bagi laluan azan. Lepas tu saya baca sikit lagi dah tu, lepas tu kita tangguhkan. Wallahu alam. Alhamdulillah kita sampai syak, sambung sikit satu lagi, iaitu yang ketiga nafkah furuk kepada usul. Yang tadi usul kepada furuk, ini furuk pada usul. Jadi kalau misal kata kewajipan bapa kepada anak, atuk kepada cucu dalam kes-kes tertentu, maka wajib juga daripada anak atau cucu kepada datuknya. Ada keadaan-keadaan tertentu dia menjadi wajib, dan ianya berdasarkan dalil-dalil Quran
peranan kita untuk memberikan nafkah pada ayah dan atuk kita. Salah satunya biasa kita dengar ayat ini, surah Luqman 15, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulah mereka di dunia dengan baik. Al-Isra 23, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, dan Tuhan telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbaik kepada ibu bapamu. Ini semua perintah-perintah. Kemudian dalil-dalil banyaklah tuan-tuan ya. Salah satu yang saya hafal, walaupun pendek, tuan-tuan boleh hafal. Kata Nabi SAW, birru aba'ukum tabirrukum abna'akum. Hafal kan tu. Berbuat baiklah kamu dengan mak bapak kamu, nescaya anak-anakmu akan berbuat baik dengan kamu. Pegang tu. Tu Nabi dah pesan. Buat baik dengan mak ayah atau nenek, takkan rugi sedikit pun. Sebab anak-anak akan belajar daripada kita yang memberikan sesuatu yang terbaik untuk mak ayah dan atuk nenek kepada anak kita, insya-Allah ya. Baik. Kemudian beberapa dalil lagi tuan-tuan, kata Nabi SAW, anta wa maluka liwalidika inna awladakum min atabi kasbikum faqulu min kasbi awladikum. Kata Nabi SAW, kamu dan harta kamu adalah milik ayahmu. Sesungguhnya anak-anak kamu adalah antara sebaik-baik hasil usaha kamu. Oleh itu makanlah daripada hasil usaha anak-anakmu. Ya, ini kalau mak ayah yang susah. Jangan salah faham. Kalau mak ayahnya dah kaya, lagi kaya daripada kita, kalau kita nak bagi, boleh tak? Boleh. Bukan atas dasar kita nak bagi nafkah, tapi kita menggembirakan hati orang tua, sedikit perkongsian harta yang kita ada. Kan macam raya-raya ni kan, kita balik kampung kan, kita macam ada duit, bapak kita tu lagi banyak duit, duk kampung, kelapa sawitnya 20 ekar. Agak-agak dengan gaji kita duk Shalam mana banyak. Kan? Silap gaya mak bapak kita lagi banyak, betul? Kan? Jadi kita ni tuan-tuan balik kampung, bawa anak cucu, ada rezeki, pak, mak ni ada sikit duit raya, tak banyak, 1,000, kan? Tapi bapak kita, tak apalah, bagilah anak-anak ni, bapak bagi kau pula 10,000. Bapak kita lagi bapak kaya daripada kita, tuan-tuan ya. Tapi okey je, kan? Sebab kita gembira. Kalau dia terima pun kita rasa syukur, ya. Sebab orang tua bukan meminta, tetapi dia sangat berbangga mempunyai anak-anak yang dapat memberikan sesuatu yang sangat bernilai dari segi spiritualnya, bukan segi materialnya. Ya, boleh faham ya? InsyaAllah. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, Datuk Kulaib bin Manfa'ah radhiyallahu an menceritakan, beliau datang menemui Nabi SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku perlu berbuat baik? Baginda menjawab, ibumu, bapamu, saudara perempuanmu, saudara lelakimu dan kerabatmu. Yang berikutnya selepas mereka adalah kata-kata benar, dan mereka adalah kaum keluarga yang wajib dihubungkan silaturrahim. Jelas? Ya. Okeylah. Jadi saya ingat cukuplah untuk malam ni tuan-tuan. Lepas tu kita sambung sikit-sikit lagi insya-Allah lah ya. Jadi kita pun tengok-tengok, ingat-ingatkan balik apa yang ada dalam kitab ini sebagai panduan kita hidup sebagai keluarga muslim insya-Allah. Jadi terima kasih. Apa pun saya ucapkan, kullu am wa antum bi khair. Eid Mubarak. Taqabbalallahu minkum. Mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan sepanjang Ramadan yang lalu Allah menerima dan Allah memberi peluang kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan akan datang. Terima kasih, mohon maaf bersama tuan-tuan, terasa kecil hati ada kekurangan kesilapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.